Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita pada petang ini ialah mengenai Partai Islam se-Malaysia PAS, antara dasar perjuangan dan silat politik semasa. Satu perimbangan yang bukan senang. Hanya difahami oleh orang-orang politik yang mempunyai doktrin perjuangan saja. Jadi kalau sebuah parti politik itu tidak mempunyai doktrin perjuangan yang agak rigid, dia tidak merasa apa-apa, dia boleh jadi sebuah parti pragmatik dan dasar perjuangan itu boleh disesuaikan dengan keadaan. Tetapi kalau sekiranya sebuah parti politik itu ialah sebuah parti politik yang dalam istilah Khalid Jaafar, yang berakidahkan satu doktrin yang agak ketat macam doktrin Islam dalam perjuangan, maka perimbangan antara akidah perjuangan ataupun dasar perjuangan dan silat politik semasa itu perlu dipahami betul-betul. Kerana kalau kita mempunyai akidah perjuangan yang sangat konservatif, akidah perjuangan yang sangat ketat, kemudian kita punya silat politik pun tidak begitu menarik, maka dia jadi satu perjuangan yang kaku. Tetapi kalau sekiranya sebuah parti politik itu mempunyai dasar perjuangan seperti yang saya katakan tadi, tetapi silat politiknya, langkahnya macam-macam, kadang-kadang kelihatan sumbang dan tidak memberi keuntungan kepada perjuangan itu juga. Jadi inilah yang perlu dipahami oleh para ahli, para pemimpin politik, walau daripada parti mana sekalipun. Cuma petang ni kita menggunakan PAS sebagai kita katakan batu ujian untuk melihat sama ada PAS dapat menyelesaikan masalah imbangan antara dasar dan silat politik semasa, ataupun dia gagal sepenuhnya, ataupun kadang-kadang berjaya, kadang-kadang gagal. Dalam waktu-waktu terakhir ini ramai orang mengkritik Tuan Guru Haji Hadi kerana menyifatkan UMNO sebagai itik patah kaki, yang kemudiannya bila sudah dibantu untuk sembuh, mau berenang kembali secara solo dan tidak mengambil kira rakan-rakan yang membantu mereka untuk sembuh pada ketika mereka itu sakit. Sama ada bandingan itu betul ataupun tidak, sudah ada polemik dan kita tidak berhasrat untuk masuk dalam polemik itu, kerana kita akan sentiasa beriltizam, committed dengan kita punya dasar MDN, iaitu dasar yang tidak campur tangan dari segi ya ataupun tidak tentang baik dan buruknya sesuatu parti politik itu. Jadi ini yang kita nak bincangkan petang ini. Kita adalah suatu pertubuhan yang tidak partisan, yang non-partisan, dan dari segi ini tidak boleh sesiapa yang prejudis terhadap kita. Begitu juga Cik Arun yang bersama kita ni. Saya sangat setuju dengan Cik Arun ni. Dia sangat beriltizam dengan kebebasan berpolitik dia, kebebasan berpendapat, dan tidak pernah bias kepada mana-mana parti. Jadi saya nak mulakan dengan Cik Arun. Cik Arun, Ya, Datuk. bagi intro sikit lah. Jadi apabila kita kata perimbangan antara dasar perjuangan yang sebenar dan silat politik semasa itu suatu
suatu perhitungan yang bukan saja suatu perimbangan yang sukar. Jadi kita nak tilik macam mana sama ada PAS berjaya melakukan perimbangan itu ataupun macam mana. Silakan. Okay. Kalau kita tengok dalam beberapa dekad yang lalu, apabila kita memikirkan tentang sukarnya realiti politik di Malaysia ini, sesuatu parti itu bergerak secara persendirian, ya, dengan sejarah Barisan Nasional yang terdiri daripada beberapa komponen, ya, yang begitu lama memerintah. Dan daripada hakikat itu, dengan kita melihat perkembangan politik besar, ya, mana-mana parti politik bergerak secara sendirian tanpa bergabung. Jadi momentum awal itu dalam apa yang disebut sebagai Angkatan Perpaduan Ummah, ya, dan kemudian PAS menerusi pendekatan siasah politik dia itu tentang persefahaman politik, apa yang disebut sebagai penyertaan dengan gabungan parti-parti yang lain di kalangan pembangkang, apa yang disebut sebagai tahaluf siasi, ya, persetiaan perjanjian politik untuk membentuk suatu gelombang ataupun gerakan yang kedua bagi menghadapi kerajaan yang sedia ada. Kemudian diteruskan lagi dengan penubuhan Pakatan Rakyat, ya, dan kita melihat adanya impak yang tertentulah, ya, apabila Pakatan Rakyat berjaya menguasai beberapa negeri, ya, dan telah memecah dominasi Barisan Nasional, dan kemungkinan Pakatan Rakyat tidak dapat bertahan lama. Kemudian diteruskan lagi dengan MN, Mufakat Nasional, ya, dengan UMNO, dan seterusnya Perikatan Nasional PN, ya, bersama dengan PPBM yang keluar daripada Pakatan Harapan untuk membentuk satu kerajaan apabila Pakatan Harapan yang berusia 22 bulan itu telah tidak lagi berkuasa. Jadi di sini kita melihat bahawa PAS, ya, tidak boleh bersendirian, ya, melainkan kalau dia bersendirian kemungkinan penguasaan politik itu hanyalah pada peringkat yang skala kecil, menguasai negeri-negeri di Kelantan yang skala lama, di Terengganu dan juga di Kedah. Tapi bagaimana dengan kalau kita nak ulangkan kembali sejarah penyertaan PAS dalam Barisan Nasional masa Tun Allahyarham Tun Razak dan Azli. Ini PAS telah bersama dengan kerajaan Perikatan Nasional ataupun Barisan. Dan kita dapati bahawa bahagian daripada pimpinan kanan PAS telah mendapat kedudukan tempat, ya, di kementerian, di 3 kementerian, dan kemudian lantikan 4 atau 5 orang sebagai timbalan menteri. Cik Arun, ya, saya nak tanya satu soalan. Mengapa PAS ini, kalau saya di kampung dulu, kalau saya tanya orang tua yang umurnya sudah lanjut, dia kata dia ada 6 suami. Maknanya dia kahwin cerai, kahwin cerai, kahwin cerai, kahwin cerai, sampai 6 yang pernah jadi suami dia. Jadi apakah gejala ini mengapa berlaku pada PAS dengan Barisan Nasional, kemudian dengan PKR, kemudian dengan 46, kemudian dengan apa? Jadi macam seolah-olah yang ada di dalam negara kita sekarang ini jarang yang tak pernah berkahwin dengan PAS tapi bercerai juga. Macam mana ni? Dia sifat manusia dengan kuasa. Ya. Jadi sifat manusia dengan kuasa ini kadang-kadang walaupun kita meletakkan dasar perjuangan yang elok, tetapi asasnya manusia itu, ya, berkehendakkan kepada kuasa. Ya. Kalau selamanya kita berada di pihak pembangkang,
ya, dan kita tahu kita tidak akan sampai ke mana. Melainkan kita perlu kepada satu coalition politik, ya. Jadi sekurang-kurangnya. Tapi saya nak tanyanya, kahwin cerai, pakat, berpakat, kemudian berpecah, berpakat, berpisah, berpakat, berpisah. Jadi bagaimana? Ada kemungkinan satu masa orang kata kita tak boleh kawan dengan PAS ni, bukan seorang kawan yang setia. Jadi dia bergantung kepada pendekatan pimpinan PAS untuk nak melihat untung ruginya sesuatu pakatan yang disertai itu. Jadi kalau mereka memikirkan bahawa tidak ada apa-apa keuntungan dari segi mileage, dari segi perjalanan politik itu, dan merasakan bahawa citra Islam itu tak dapat dilaksanakan dalam satu pakatan itu, yang dipikirkan tidak boleh sampai ke mana-mana. Kemungkinan itulah yang berlakunya beberapa pecahan dalam beberapa kali pakatan-pakatan dengan parti-parti yang lain. Dan yang terakhir ini kita tapi dari mana pula soal rapuhnya mulut para pemimpin sehingga melevelkan orang dengan macam-macam label ni. Kadang-kala kalau budak-budak yang tak faham dengar, dia kata apa orang tua ni cakap merapu ni. Itu ialah di antara kemungkinan pendekatan yang digunakan untuk menyatakan rasa tidak bersetuju atau tidak puas hati pimpinan dengan pihak-pihak yang lain. Jadi kita pun melihat persoalan ini memang berlaku sekian lama dulu. Sebab apa? Sebab ketika kita berada di pihak pembangkang, kita dengan kaya dengan retorik, kaya dengan retorik, kaya dengan janji-janji. Tapi apabila kita berada dalam kerajaan, orang boleh menilai ketika kita berada semasa pembangkang, dan orang boleh menilai apa yang kita ucapkan masa pembangkang dulu itu, apakah kita boleh praktiskan pada zaman ketika kita ada kuasa. Okey, Cik Arun. Hari ni ramai ni kita kena bagi terima rasa kepada orang sama. Okey, boleh tu. Saya nak jemput Cik Ali Hassan. Dia yang mula-mula lahir menunjukkan muka di sini lepas Cik Arun. Komen daripada Cik Ali sama ada tentang tajuk, tentang realiti, tentang pandangan Cik Arun. Macam mana? Cik Ali. Silakan. Unmute. Itu kena unmute. Dengar suara saya. Assalamualaikum. Okey. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Dr. Mahmud Zudi, Harun, rakan-rakan dalam barisan dalam dialog hari ini. Saya sebenarnya berada di Shah Alam lah. Ya. Shah Alam setelah sekian lama, lebih kurang 30 tahun lebih. Telah bersara. 10 tahun lebih dah bersara. Tapi memang amat sedih sekali lah perasaan saya kalau saya lihat masyarakat kita, ummah kita, apa yang menjadi hari ini, sebabkan perpecahan, perbezaan. Poster naik di sini, post ni lain, ini grup lain, ni grup lain. Tidak semacam awal-awal daripada mula kita dulu. Kita berasal daripada kampung, macam Datuk kata tadi. Semuanya berpakat. Tapi ini berpecah. Ada 3 sebab. Tak ada lain. Nanti Cik Ali, hari ini kita nak bincang tentang PAS. Di antara dasar perjuangan dan kilat politik semasa. Baik. Jadi itu tu yang Cik Ali nak bagi tahu tu sudah selalu diperkatakan. Mungkin tidak ada semua yang baru lah. Cuba Cik Ali ulas yang tu. PAS itulah apa yang terbaru kini pun kata teramat kecewa lah kalau ikutkan. Baru lagi kita berpakat dalam MN, Muafakat Nasional. Tetapi kenapakah yang kita menangis sama-sama lebih kurang beberapa bulan je dulu dekat PWTC tu. Tapi
lain pula pemimpin-pemimpinnya, pemimpin-pemimpin PAS mengatakan kita pula tidak bersama. Kaki tak, mana yang patah kaki, begitu. Kita patah kaki. Malah memang kalau cerita pasal dinamakan kita sebagai binatang-binatang, itik, patah kaki, apa lagi, amat mengecewakan. Ya Allah Akbar. Nauzubillah. Tetapi bayangkan, apakah perasaan dia mengingat kembali macam mana kita beramai di Padang Pahlawan dulu, Padang menentang pada satu ketika ISIS nak ditangan, kita ramai-ramai bersama-sama turun. Langsung tak terfikir ke begitu punya kita punya bersama nak kuatnya kekuatan kita, tapi hari ini cepat-cepat menubuhkan suatu pakatan lain, daftar pakatan lain, dan mengatakan kita pula tak nak mengikut. Cik Ali, tidakkah penubuhan pakatan lain tu PAS tubuh bersama UMNO juga? Tidak. Dia tubuhkan pakatan, diregisterkan pakatan nasional tu bersama dengan bersama. Masalah registration. And muafakat nasional ditubuhkan tanpa didaftarkan supaya kita nak memberikan kebebasan, Datuk. Kebebasan kepada semua. Macam inilah kalau besok kita bertanding, pakai parti logo masing-masing ke. Itu jadi bila dah diikat, jadi kita memberi kebebasan begitu. Itu pun tak dihargai. Ya Allah Akbar. Saya tak banyak nak cakap lah, Dr. Dazaidi. Tak apa. Itu pendek, tepat, itu yang kita nak tahu. Okey, tak apa, Cik Ali. Saya nak tanya Dr. Mustafa. Ni dia juga yang menunjukkan wajah dia. Sementara itu saya nak bagi tahu siapa yang rasa nak bagi pandangan, cuba tunjukkan muka dia dalam ni supaya mudah kita nak. Dr. Mustafa. Terima kasih. Mana? Dr. Mustafa. Ya, terima kasih Cik Ali. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi saya, sejarah perjuangan PAS ni sejarah yang amat paling menarik dah sekali. Ditubuhkan pada 23 November 1951 di rumah UMNO Bagan Tuan Kecil seberang perai Pulau Pinang. Lahir di balai UMNO lah begitu PAS ni. Di rumah UMNO. Rumah UMNO. Sebenarnya PAS ni ditubuhkan oleh sekelompok pejuang-pejuang alim ulama yang berada dalam UMNO ketika dulu. Walaupun ada pendapat yang menyatakan PAS adalah berasal daripada Hizbul Muslimin. Diganti daripada Hizbul Muslimin yang diketuai oleh Abu Bakar bin Sa'id atau lebih dikenali sebagai Abu Bakar Bakir. Tapi dalam menarik sejarah PAS bagi perjuangan saya lah, saya tengok PAS adalah merupakan satu parti Islam yang pertama di Asia, Afro-Asia, negara-negara Afro-Asia. Oh gitu. Negara-negara Afro-Asia yang benang secara demokrasi. Ini kebanggaan saya terhadap PAS. Pada tahun 1959 ketika PAS berjaya menawang Kelantan dan Terengganu. Kemudian kita tengoklah perjuangan PAS ini amat menarik. Utamanya di barisan waktu krisis politik Kelantan 1977 tu bermulanya gabungan PAS daripada 1973 hingga 1977 dan kemudian PAS Pemilihan Kelantan. Kebetulan ketika itu salah seorang pemimpin setiausaha Dewan Ulama PAS Kelantan rasa prof sendirilah waktu tu. Betul kan? Hari ini pengurusi perbincangan. Tak apa. Saya tengok rekod perjuangan PAS ni sering turun nak.
turun naik sehingga parti itu saya anggap sebagai parti Islam yang berjuang secara Islam. Tetapi setelah revolusi Islam di Iran, saya nampak lain benda-benda ni. Itu dua pendapat setakat ni. Nanti ada lagi kita bagi lagi. Ya, jadi turning point dia apabila PAS berminat dengan revolusi Iran, begitu kan? Itu Dr. Mustafa ini seorang pencatat sejarah yang terkenal lah. Kalau fakta daripada beliau tu dia duk syok 78, 77. Saya pun tak berani nak tegur lah sebab fakta daripada beliau tu biasanya tepat lah. Ada siapa dia yang nak bagi pandangan lagi? Cik Ali nak bagi, nak komen? Teruskan, tak apa. Okey, terus je. Cik Arun, sila Cik Arun. Kita sambung perbincangan. Ada dua komen daripada Cik Ali dan Dr. Mustafa Ahmad tadi. Okey. Yalah, dalam 7 dekad hampir. Satu persoalan yang disebut oleh Cik Ali, beliau amat duka cita kerana PAS nampaknya tidak setia dengan janji seorang kekasih iaitu UMNO pada waktu berkasih sayang. Tiba-tiba dalam ya sentimental value. Sentimental value. Betul. Dr. Pak. Bagus. Mana orang kata dua pasangan itu sewaktu berkasih mereka masih bermimpi. Tapi bila berkahwin maka mereka sedar daripada mimpinya. Semacam seolah-olah macam tu. Masa berkasih dengan UMNO dulu masih bermimpi, tapi bila sudah berkahwin dalam PN ke dalam apa tu, maka dia sedar. Dia kata, UMNO ni suami yang mata keranjang misalnya, ataupun UMNO macam mana ni? Siapa ni nak ulas ni? Cik Ali nak ulas? Saya tengok Cik Mustafa, doktor. Ya, Dr. Pa. Saya tengoklah waktu mula-mula daripada penubuh saya ambil dari era 1970-an. Kebetulan PhD saya politik Kelantan era Barisan Nasional 1974. Okay. Saya banyak mencatatkan banyak kesilapan di antara dua-dua pemimpin ini diambil kesempatan waktu itu. Jadi ini seolah-olah tersingkir apabila pemimpin berkaliber PAS waktu itu Muhammad Asri Haji Muda dibawa ke Kuala Lumpur sebagai Menteri Kabinet, menyebabkan politik Kelantan waktu itu bergolak kerana tiada kepimpinan yang setanding dengan Muhammad Asri Haji Muda waktu itu, menyebabkan PAS mengalami kelemahan tersendiri dalam mentadbirkan Kelantan ketika dan saat itu. Okey. Dr. Pa, orang-orang muda tak pernah menghayati kepimpinan Asri sebenarnya. Susah sikit kita nak cerita kepada mereka itu. Tapi bagi saya, Asri adalah satu pemimpin yang paling dihargai. Sebagai contohnya, pembinaan Kolej Nilampuri yang sepatutnya dibina di daerah Semerak satu ketika dulu. Saya sebagai penggawa daerah Semerak mencatatkan sepatutnya kolej itu dibina di Semerak dengan ladang-ladang beribu ekar untuk membiayai. Inilah satu kejayaan Asri, menyebabkan kolej universiti yang pertama dimiliki oleh kerajaan negeri pada 1966. Kemudian Asri berjaya dalam menubuhkan lembaga itu Kemubu yang menjadi asas kepada penubuhan kadar sekarang. Bagaimana anak-anak Kelantan dibagi one off dengan satu prinsip STPM. Kemudian tak sampai dalam masa 2-3 tahun, 80% PTD pegawai-pegawai kerajaan di Kuala Lumpur
terdiri dari mereka yang berasal daripada Kelantan. Inilah satu pemikiran Asri yang jauh bersama dengan Profesor Engku Aziz yang harus kita kenal sampai bila-bila. Okey. Cik Arun, tak nanti dah, ha? Okey. Nanti orang kata Kupan ni penyokong apa tu. Bukan, saya fleksibel. Benar ingat orang kata takut penyokong tegar Datuk Asri ni. Tidak. Saya tidak hidup zaman Asri. Okey. Cuba nak sambung lagi. Boleh? Nanti kita bagi Cik Arun sekejap, kan? Cik Arun sudah bersedia tadi. Cik Arun, cuba komen. Cuba komen apa yang kita sedang perkatakan. Sebenarnya apa yang dilalui dalam pakatan dengan saya nak pungut satu, Cik Arun. Mengikut Dr. Mustafa, terjadinya gelagat seperti itu dalam PAS sekarang ialah kerana mereka tidak mempunyai pemimpin yang hebat sama seperti Datuk Asri, yang mengikut Dr. Mustafa tadi telah berjaya melunakkan orang-orang UMNO yang dipimpin oleh Tun Razak sampai Tun Razak datang ke Kota Baru mencari Asri mahu mengadakan persepahaman dengan PAS untuk menyelamatkan negara daripada bahana 13 Mei pada waktu itu. Macam mana Cik Arun? Kerana PAS sekarang ini mengikut Dr. Mustafa. PAS sekarang ini tidak mempunyai kepimpinan yang hebat seperti Datuk Asri. Tetapi setahu saya, bagi orang PAS sekarang, Datuk Asri, it is nothing. 2 sen harga dianya. Macam mana Cik Arun? Masing-masing tokoh dia ada zaman dia. Ya. Okey. Zaman Asri, zaman di mana kita melihat Asri mempunyai pemikiran yang jauh ke hadapan. Apabila membentuk bersama dengan Tun Razak dalam Barisan Nasional, beliau telah membuat satu reformasi yang besar, membina pengaruh PAS di Perda dan sebagainya sehingga ke sekarang ini. Yang lain-lain idea Asri yang disebutkan oleh Dr. Mustafa tadi itu memanglah pada masa itu keperluan seorang idealis politik dalam usaha untuk melaksanakan citra yang dibawa bagi membina bangsa Melayu dalam konteks untuk berdepan dengan cabaran ketika itu. Tetapi apabila kita melewati zaman-zaman selepas Asri ini, Datuk Yusuf Rawal, Ustaz Fadil, dan sekarang ini di bawah pimpinan Tuan Guru Haji Hadi, kita berhadapan dengan satu keadaan politik yang agak kompleks. Jadi sepanjang sejarah perjalanan PAS ini penuh dengan tribulasi, ditindas, dianiaya, sehingga membawa kepada pembunuhan dalam kes Menmali, dalam kes peristiwa berdarah di Lubuk Merbau, yang berlaku di Kelantan dan sebagainya. Jadi sepanjang berada dalam jalur pembangkang, kita merasakan bahawa kita tidak boleh buat apa-apa. Di Kelantan pun sekadar untuk bertahan selama 30 tahun. Dari 1990 sehingga 2022 ini. Itu pun terpaksa berhadapan dengan pelbagai sekatan-sekatan yang tidak dapat untuk bergerak. Disekat geran per kapita dan sebagainya, pelaburan dan sebagainya. Jadi keadaan ini sedikit sebanyak menyumbang kepada perjuangan PAS yang tidak dapat bergerak untuk melaksanakan idea-idea Islam. Tetapi apabila sekarang ini ada peluang dalam Perikatan Nasional, di mana PAS sebahagian daripada kerajaan, maka ketika inilah masa untuk nak membuktikan apakah pimpinan PAS dapat melaksanakan dasar-dasar Islam dalam kementerian-kementerian yang mereka terajui. Jadi kita akan melihat dalam tempoh yang singkat sebelum pilihan raya ke-15 ini. Bila Cik Arun pilihan raya ni? Dalam tempoh
Ya, 5 tahun daripada 2018 jatuh. Oh, okey. Ya. Sila teruskan. Jadi persoalan dia sekarang ini seperti mana yang kita jelaskan tadi, bagaimana semangatnya ataupun bersemangatnya ya ketika dalam pembangkang, ya ketika itu kita melihat bahawa pembangkang ini dia sebenarnya dia tidak ada tanggungjawab apa-apa sebenarnya. Sebab itu dia mendesak ya dalam kes RU 355 ya dalam beberapa perkara yang yang berkaitan ya. Tetapi apabila berada dalam kerajaan baru kita sedar bahawa jauh bezanya zaman pembangkang dengan zaman ketiga berada di puncak kuasa, berhadapan dengan perkara-perkara limits of authority dia, berhadapan dengan karenah birokrasi, rasuah dan sebagainya, berhadapan dengan katul, ya. Jadi baru kita sedar bahawa zaman yang indah, zaman idealis ketika menjadi pembangkang itu ya amat berbeza dengan zaman realiti apabila kita memegang kuasa. Okey, cantik Cik Arul. Saya nak pergi kepada Cik Ali. Cik Ali, maknanya gelagat PAS macam sekarang ni bukan kerana mereka itu tak mengenang budi, jahat, tetapi kerana meraihkan ekosistem politik yang begitu kacau, maka orang PAS telah begitu lincah mengubah langkah dia begitu begini supaya mereka itu mendapat faedah yang sebanyak mungkin daripada perkembangan semasa, terutama apabila kerajaan asyik berubah. Apa ulasan Cik Ali? Allahu Akbar. Faedah apa sebenarnya PAS yang nak menuju? Apakah sebenar-benarnya perjuangan PAS? Perjuangan kita sebagai ummah. UMNO melihat ataupun yang lain rakyat ummah melihat begitu. Tapi kalau kita hanya nak memegang kuasa, tapi itu bukan akhirnya. Tapi saya agak anulah apa yang Tuan Harun cakap tadi, bahawa bila dah ada kuasa rasa berbeza dengan, memanglah begitu. Tapi itu yang kita nak, apabila berkuasa buatlah. Tetapi apabila berkaitan dengan UMNO memang baru telah dikhianati oleh PBBM. Banyak perkara yang telah macam mana. Lukanya masih berdarah ya Cik Ali. Terlalu. Dan kita dah bertunang dulu, kita dengan PAS. Kita dah bernangis-nangis tu hari tu. Berpeluk-pelukan ya. Allahu Akbar. InsyaAllah saya rasa InsyaAllah Akbar. Musuh tradisi yang sudah menjadi kawan. Musuh yang kan? Kita jadi kita berpeluk-peluk. Tetapi yang ini tiba-tiba pada pilihan raya itu katak dia kita. Kalau betul dah tak apalah, tetapi belum ada keputusan akhir daripada keputusan mahkamah dan sebagainya. Banyak yang kita katakan itu banyak yang itu saya kata. Rasuah, fitnah, dan juga hasad dengki. Jadi bergelumang sekarang ni negara kita dalam keadaan 3-4 perkara tu. Cik Ali. Ya. Mana lebih jahat gak rasuah dengan fitnah ni? Saya rasa lebih jahat ialah fitnah. Oh begitu. Rasuah jahat memang dah terang. Tapi fitnah ni Allahu Akbar. Apa ayatnya bahawa fitnah ni lebih daripada membunuh. Orang kata ya. Bukan orang kata lah. Quran kata. Quran yang kata. Masya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Akbar. Saya tak dapat nak. Tapi itulah tadi. Faedahnya apa sebenarnya kita boleh kita pegang apa? Kita macam ada mengata lagi pula kepada kita sama kita. Memang saya rasa nantilah saya akan balik, itulah perasaannya bahawa kita bertunang dulu tetapi kita dihanyut. Ini pepatah Melayu kata Cik Ali, ayang sabung disambar helang lah ni. Baik tu. Ya. Okey. Saya pergi dengan Dr. Mustafa.
Dan kita bukan nak kemenangan begitu. Kita nak kemenangan perjuangan yang lebih besar. Bukan nak kemenangan berjuang untuk berkawan dengan siapa, berkawan dengan siapa. Kita nak perjuangan kita besar. Nak mengelakkan daripada ummah kita, negara kita, bahawa agama kita dikotak, ditolak, apa. Itu yang kita berjuang bersama-sama, turun ke Kuala Lumpur, turun ke ni dulu, menolak. Kalau tidak, kita dah sign ICED dah. Cik Harun, saya pernah belajar sosiologi ni. Orang sosiologi kata dalam sesuatu keadaan ada kemungkinan yang paling konservatif berubah menjadi pragmatik seperti PAS, yang paling pragmatik macam UMNO dia berubah menjadi konservatif. Macam tu ke sekarang ni? Dia bergantung kepada bagaimana kita membaca isu. Jadi, kalau dalam keadaan isu-isu yang memerlukan kepada kita bersikap pragmatis, maka kita pragmatis lah. Jadi kenapa kita harus memperdulikan kita dalam status quo yang tidak memberi apa-apa keuntungan dari segi pertimbangan perkiraan politik. Jadi kalau Cik Harun, tapi kata Cik Ali Hassan tadi, dia punya dasar mau memperjuangkan satu kejayaan yang lebih besar dari arti perjuangannya, kejayaan Melayu yang hebat, bukan kejayaan parti saya seorang. Macam mana Cik Harun? Itu ialah di antara citra Parti Melayu Islam untuk nak membina kekuatan penyatuan. Setelah kita melihat bahawa dalam lingkungan sistem ekosistem politik kita ini, kita berhadapan dengan banyak hambatan, cabaran, ketinggalan daripada ekonomi oleh bangsa-bangsa yang lain. Jadi apakah sebenarnya agenda kita melalui politik ini untuk memperkasakan kekuatan orang Melayu dari segi perpaduan, dari segi kekuatan ekonomi dan juga bidang-bidang yang lain tentang pendidikan. Dan inilah yang menjadi saripati kepada matlamat yang Cik Ali cakapkan tadi. Tetapi apabila kita terjerumus, terperangkap dalam konflik politik seperti mana yang ada sekarang ini, maka kita tidak dapat untuk menyatakan, untuk merealisasikan hasrat itu. Jadi dalam konteks apa yang berlaku sekarang ini, perpecahan politik orang Melayu. Yang keduanya berkaitan dengan korupsi politik dan demokrasi, pemimpin-pemimpin Melayu Islam ini. Jadi inilah fenomena yang sedang kita hadapi sekarang ini, sehingga boleh menjejaskan ke arah untuk nak membina satu umat, kekuatan umat Islam itu, sama ada dari segi ekonomi, pendidikan, politik dan sebagainya. Jadi sampai bila kita seharusnya berada dalam keadaan ini, dia bukan melibatkan bangsa-bangsa yang lain. Tetapi setelah kita nak melarikan diri daripada penguasaan Pakatan Harapan yang dikatakan didominasi oleh DAP itu, dan kita sudah terlepas, tetapi kita masih lagi berada dalam satu kerangka yang tidak dapat keluar daripada apa yang kita lari. Itu kemungkinan pandangan-pandangan politik yang alasan ataupun dalil untuk berlakunya langkah Sheraton ini, tetapi dia tidak dapat berhasilkan juga untuk kita keluar daripada kepompong persengketaan ataupun konflik politik ini. Okey, betul itu okey Cik Harun. Dr. Pak, saya bawa satu teori Cik Harun. Apa yang berlaku sekarang? Kita tidak boleh nak blame UMNO, tak boleh nak blame PAS, tak boleh nak blame parti-parti lain. Cuma dia kata dalam struggle parti-parti politik ini untuk memecahkan kepompong yang belum pecah, walaupun telah berlaku langkah Sheraton, tapi kepompong yang melingkungi jadi ekosistem kepada politik antara PAS, UMNO, parti-parti lain, parti Bersatu dan sebagainya, kerana
kesungguhan untuk memecahkan kepompong ini adalah menyinggung orang itu, menyinggung orang ini, jadi blame orang itu. Macam mana Dr. Fahmi? Ini suatu suasana politik. Dalam satu perbincangan, kita katakan perbalahan antara orang Melayu, Islam dalam negara kita ini bukan kerana mereka itu bodoh dan tidak tahu berdamai, tetapi kerana ekosistem politik sudah berubah, sudah rusak dalam negara kita. Macam mana Dr. Mustafa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, sungguhnya bagi saya melihat dari segi sejarahnya, walaupun PAS dan UMNO itu berasal daripada tulang sulbi yang sama, tetapi budaya politik dia itu sungguh berbeza. Bagi saya, boleh bergabung dengan UMNO, PAS mesti menjadi pembangkang yang sehat kepada UMNO. Okay. Pertama kali sejarah bergabungnya berlaku pada 1 Julai 1973 dengan penubuhan Kerajaan Perikatan. Kemudian pada 7 Julai 1974 bergabung lagi. November 1977 PAS kemudian disingkirkan daripada UMNO. 11 Mac 1978 PAS kalah Kelantan. Lepas kekalahan tersebut menyebabkan PAS seolah-olah tersingkir hingga 21 Oktober 1990 PAS kembali berkuasa di Kelantan dengan pakatan bersama dengan Angkatan Perpaduan Ummah ketika itu. Dan sekarang PAS kembali dalam kerajaan persekutuan, tetapi saya perhatikan tidak akan lama sebab sentimental value yang saya sebut lagi seolah-olah faktor asas PAS tidak boleh bersama dengan UMNO seperti yang saya jangka sebelum ini. Terima kasih setakat itulah. Maknanya Cik Ali kata Dr. Mustafa, lebih baiklah PAS melupakan soal berbaik-baik dengan UMNO ni kerana sudah menjadi satu kehendak alam supaya mereka sentiasa berpisah. Maknanya kata orang dia kata asyarqu syarqan wal gharbu gharban. Timur itu timur dan barat itu barat, wa kilahuma la yajtami'ani, dan kedua-duanya tidak mungkin bersatu. Apakah itu suatu realiti yang benar dalam politik? Hajah Fadilah. Hajah, bagi komen orang perempuan sikit. Hajah Fadilah. Dia tunjuk muka ingat nak komen, rupa-rupa tak. Okey. Datuk Haji Hasan. Maut. Saya ingat beginilah. Perasaan itu kata Dr. Mahmud, Dr. Mustafa tadi dan juga Tuan Yaya Harun. Itu dulu tahu. Ingat balik bahawa kita baru-baru ini setelah Dr. Mahathir dah tak ada dalam barisan kepimpinan UMNO tahu. Dulu, minta maaf saya cakap lah, saya rasa kita pun tak tahu. Dr. Mahathir rupanya Presiden tak berusaha untuk, apabila Datuk Najib saja pada zaman itu baru datang kemahuan sikit demi sedikit untuk bersama dengan PAS. Tetapi hingga realitinya terjadi pada beberapa bulan yang dulu, yang waktu kita bersama menangis-nangis di PWTC bersama. Kalau zaman Dr. Mahathir dulu tidak ada usaha langsung. Jadi jangan kita kekal, kita memang dah begitu selama-lama. Tidak. Kepimpinan dah berubah. Kepimpinan baru ni nakkan kita bersama. Anak-anak muda yang baru ni dah suka dan nak kan bawah ni. Di bawah ni ramai yang suka. Tapi di peringkat atas saja kepimpinan PAS tu sendiri yang minta maaf saja lah. Cara langkah itu rasa macam tak kena lah dah. Ini kita perbincangan santai, Cik Ali. Nak kata lah.
Orang lain tak boleh kata sebab itu pandangan kita. Teruskan aja. Itu je buat sementara dulu. Okey. Okey. Jadi saya rasa fikirlah balik-balik. Tengok hari tu. Minta maaf saya cakap kalau di Melaka hari tu, bayangkan. Dah dipanggil, marilah ambillah kursi ni. Dah tentu 4-6 kursi tu memang saya rasa yang ditawarkan tu mudah betul. Berapa UMNO tawar PAS di Melaka? Tak, saya 4 ke 6 kursinya tu lah. 4 kursi punya. Percuma je sebelum itu PAS tak ada. Tetapi nak juga berlawan. Kosong dapat PAS. Atas nama atas lambang PN pula tu. Punyalah di bawahnya punyalah rasa dan itulah dapat kosong. Yang di Johor ni tawar 4 kan? Itulah. Okey. Jadi dia sudah politik lah itu Jadi itulah kalau Allahu Akbar, saya mendoakan supaya hati-hati di atas pemimpin-pemimpin kita dapat duduk lagi. Saya masih lagi mengharapkan itu juga. PAS dengan pemimpin-pemimpin UMNO. Kita sebagai satu ummah, bukanlah kita nak menentang kononnya di AP ke tidak. Kita nak menjaga, kan kita dituntut menjaga agama kita. Agama kita, walaupun kesultanan kita tu, raja-raja kita, dia melambangkan penjagaan kita. Kalau jangan kita pula satu ketika nanti bahawa hampir nak terjadi, bahawa nak ditolak. Nak ditolaknya. Yang tolak tu maksudnya agama kita akan tak ada dia bukan seorang, dia sebagai suatu institusi. Ini yang kita nak mempertahankan kita sebagai suatu ummah, mengatasi daripada parti-parti kita. Kan Datuk Mahmud buat tentang waktu. Saya nak tawarkan kepada mereka yang ada dalam itu ni, kalau nak bagi apa-apa komen. Kalau tidak, saya Dr. Pah nak komen lagi? Biasanya sejarah tu akan berulang. Watak yang berlainan, peluk cerita itu adalah sama. Sebab itulah saya pernah bertanya kepada Profesor Dr. Firdaus Abdullah. Dia menyatakan dalam sejarah orang Melayu hanya bersatu selepas jatuhnya Kerajaan Melayu Melaka pada tahun 1915, hanya pada 11 Mei 1946 dan pada 7 Julai 1974. Mei 1946 ketika itu adalah ketika orang Melayu menubuhkan UMNO. Dan pada 7 Julai 1974, waktu Barisan Nasional ditubuhkan yang menggabungkan semua parti-parti kecuali DAP dan Parti Perkemas yang dipimpin oleh Dr. Tan Cheng Pum waktu itu. Ketika itu. Bagi saya, politik ni, saya ibarat kita tidak boleh lurus sangat. Ibarat lubang di jalan raya, kita mesti kona-kona. Ini masalah politik kita orang Melayu ni sekarang ni. Dalam politik pun kita tidak boleh strict sangat. Kita mesti ada strategi untuk memenangi hati rakyat sekarang. Setakat itulah dulu. Saya bagi perbincangan ni perbincangan santai, bukan perbincangan serius. Santai, serius dan santai kita campur dua lah. Okeylah. Awi nak campur ke? Bagi pada orang-orang hebat dulu, Doktor. Jangan kata macam tu lah. Masa kita sangat terhad. Okey. Cik Arun, bagi ulasan sikit. Apa yang kalau tengok pada sejarah yang Dr. Mustafa katakan tadi itu, biasanya sejarah itu akan berulang, kan? Boleh jadi betul, boleh jadi. Tapi saya rasa shock sikit kepada fakta yang diberikan oleh Prof. Firdaus tu. Dia sebenarnya dalam
perbincangan tentang kehebatan pencak silat parti-parti politik ini, ia bergantung kepada kebijaksanaan pimpinan lah, melihat visi dan sebagainya. Tetapi kita sekarang ini, kita seharusnya memikirkan bahawa perlu kepada kita keluar daripada kepompong politik tradisional ini, politik tradisi ini. Sebab kita sudah berada dalam zaman IR 4.0, ya, kita berada pada zaman data raya, kita berada pada zaman yang sudah canggih dari segi kemajuan teknologi, cara pemikiran, cara pemikiran, dan kita akan sistem politik kita ini tidak lama lagi akan didominasi oleh golongan muda. Jadi saya merasakan bahawa kita akan ketinggalan, generasi tua ini akan ketinggalan dalam melakar peta ataupun landscape politik ini. Ya, kalau cuma dengan merujuk kepada PAS, kalau macam Cik Arun kata tu, kalau kita rujuk kepada PAS sekarang, apakah ia berarti bahawa kepimpinan ulama itu sudah tidak relevan lagi? Dulu kepimpinan ulama dipertimbulkan apabila PAS, pengikut-pengikut PAS terutama sekali para pemuda, menganggap bahawa PAS gagal di bawah pimpinan Dato' Asri kerana Abu Bakar Ramzah kata orang buta Quran dan sebagainya. Tapi sekarang ni apabila begitu sudah berapa dekad kepimpinan ulama di bawah pimpinan terutama sekali Datuk Ni Aziz telah berjaya merampas balik negeri Kelantan dan telah cuba untuk melakukan banyak perkara tetapi gagal kerana PAS berada di sampingan, tidak berada dalam mainstream dan tidak ada duit namanya untuk nak apa semua sekalipun. Walaupun orang puji PAS, walaupun pendapatannya sikit tetapi tidak tiris. Berbanding dengan kerajaan pusat banyak pendapatan tapi selalu tiris. Jadi ada kesan yang positif tetapi apa yang PAS dapat sebagai pembangkang di Kelantan itu tidak cukup untuk membantu membangunkan negeri Kelantan. Macam mana Cik Awi? Assalamualaikum. Terima kasih Doktor. Okey, kalau kita lihat PAS kan, kita lama di Kelantan, contoh kalau Doktor tanya pasal kemampuan PAS, dan kita akui limited sumber yang kita ada hinggalah beberapa tahun kebelakangan ni kita dah boleh dapat royalty dan sebagainya. Tu pun kita nampak memang tak ada apa-apa perubahan dari segi pembangunan fizikal. Kita tak cerita lagi pasal pembangunan rohani. Dan kalau kita tengok awal PAS memerintah dulu pun memang PAS menekankan tentang pendidikan dan kembalikan kepada sistem Islam yang bukan ada pun. Maksudnya tahun 90 kita dah fikir kalau PAS memerintah ada wuduk, ada tangan, ada kena rejam. Benda tu tak ada pun. Tapi mindset tu menyebabkan sedikit memberi kesan pada hati orang-orang muda untuk sayang PAS dan rasa PAS adalah yang implementasi Islam yang sebenar. Tapi selepas tahun 2000 dan sebagainya, kalau nak salahkan tentang sumber yang ada, terhad, PAS juga gagal untuk membangunkan negeri dari segi pembangunan fizikal. Dan juga kita lihat hari ini masalah penyalahgunaan dadah, seks dan sebagainya di negeri kita antara yang tertinggi sebenarnya, sumbang mahram dan sebagainya. Ada orang kata, Awi, kerana PAS tidak bernasib baik memerintah negeri bersempadan dengan Thailand. Alasan kita boleh bagi segala macam alasan. Macam hari ni pun kita pegang beberapa kementerian. Kalau kita bangga harga minyak naik masa YB Takiri pegang. So sedangkan minyak sawit melibatkan harga global, tak ada kaitan dengan harga Malaysia saja. Tapi dalam masa yang sama, sawit di Malaysia pada masa yang tinggi ni, pengeluaran dia amat terhad. Tapi output sumber untuk negara, untuk dalam minyak pun tak ada, sama macam telur. So apa lebihnya yang ada pada PAS yang kita, yang memang imaginasi kita adalah sebuah parti yang memang tak ada rasuah, parti yang hebat dan sebagainya. Dan kita lihat realitinya, kita tak boleh nak salahkan tepi sempadan ke apa ke. Orang Kelantan ramai yang bijak pandai ada di luar daripada Kelantan
boleh survive dan berjaya. Tapi di Kelantan, orang bijak pandai tak boleh nak mengeluarkan idea dan membangunkan negeri. Kita jadi tepu. Sebab apa? Environment Kelantan tu sendiri tak menyokong untuk kita maju. Dan kalau nak kata, sorry to say, mana-mana negara walaupun sumber terhad tanpa rasuah, kita boleh kata Kelantan tak ada rasuah sebab tak ada kena tangkap apa semua. Tapi di sebalik tabir, macam mana balak boleh keluar tanpa ada hasil pada negeri untuk pembangunan, dan balak yang kita keluar lebih banyak daripada negeri-negeri lain. Kalau kita tengok Pahang ada fakta apa? Daripada mana ni, Awi? Apa dia? Fakta mana ni? Boleh check. Kita pun cuba tengok berapa ribu square feet yang berapa ribu 3,000 hektar per year yang reserve yang dikeluarkan untuk tebang balak, dan kita maksimumkan. Tapi duit itu tak masuk kepada poket kerajaan. Tak tahu, wallahu alam. Kita simple saja. Harga murah ke, harga mahal ke, kalau duit itu masuk pada kerajaan negeri, mana pergi? Apa yang ada dekat Kelantan? Pembangunan yang ada adalah pembangunan daripada pihak swasta. Mana-mana negeri pun membangun dan swasta yang bangunkan. Tapi Kelantan tak ada yang menyokong environment untuk kita maju, untuk kita buat satu benda yang nak wow factor. Terengganu contoh kan. Terengganu jiran kita, betul ada royalty dan sebagainya, tapi environment jauh berbeza. Kita tengok Pahang apa yang sumber yang dia ada. Sama-sama macam kita, Kelantan bergantung pada balak juga. Tapi kenapa Pahang boleh maju? Kalau nak kata agro pertanian, agro pelancongan dan sebagainya, kita boleh lebih baik daripada negeri-negeri lain. Tapi dari segi teori, dan kita sesuai jadi pembangkang selamanya PAS ni, sebab idea kita terlalu cantik. Okey, idea kita cantik, tapi realiti implementasi apa pun tak ada. Dulu kita kata kita tak nak cukai untuk persekutuan dan sebagainya. Kita kata ni cukai torut lah, cukai macam-macam cukai yang kita gelar pada sistem tu. Tapi bila kita pegang kuasa, kita tak ada satu pun contoh untuk kita implementasi kepada negara kita. Apa contoh yang terbaik yang kita boleh tonjolkan tentang PAS pada lebih kurang dalam 30 bulan yang kita memerintah? Apa yang terbaik yang kita pernah tonjolkan? Di negeri kita tak payah katalah. Negeri Kedah dah jadi macam lawak untuk MB yang paling lawak untuk negara kita. Terengganu alhamdulillah. Okey, kita akui Terengganu tu memang bagus sebab dia seorang profesional yang betul-betul Ustaz Dr. Samsuri, dan memang realitinya dia meraihkan apa yang dah dibangunkan. Dia hanya menumpah hasil yang develop UMNO sebelum ni, dan kita boleh rasmi okey bangunan ni siap. Bangunan ni adalah zaman peninggalan UMNO 3 tahun lepas. Itu hebatnya. Maknanya kita telah menuai pokok yang ditanam oleh orang, begitu? Betul. Sebab tu kita realiti, kalau kata kita sayang UMNO lagilah teruk. Kalau nak kata, sorry Dato' Ali ya, kalau nak kata ni kan. So realitinya next pilihan raya perlukan perubahan untuk Kelantan, dan kita tak perlu lagi PAS yang ada hari ini, sebab PAS dah tak ada rasa ancaman di Kelantan, dah rasa terlalu stabil. Apa pun alternatif yang ada hanyalah UMNO untuk bangunkan Kelantan sebagai contoh kan. Sebab parti lain memang confirm takkan boleh menang. Dah kata parti sosialis ke? Di Malaysia, terutama di Kelantan, Pantai Timur ni, hanya 2 parti je dalam minda orang Melayu. Satu UMNO, satu PAS. Yang ni Islam ni. Contoh. Okay. Kita tak ada pilihan. Dan kalau UMNO memerintah di Kelantan, rasanya UMNO akan jadi lebih baik sebab dia boleh tunjukkan contoh. Unmute. Hubungan UMNO sekarang ni, saya rasa lebih profesional. Okey, Awi. Okey. Terima kasih. Itulah luahan orang muda daripada Kelantan. Saya harap Awi cukup objektif lah, jangan kerana bias parti dan sebagainya. Itu kita perbincangan kita ini ya. Kita tak bias, cuma realiti yang kita dapat lihat. Kita betul sejarah kita boleh belajar, tapi realiti apa yang ada depan mata kita lihat hari ini. Dulu kita memang kita dokong dan kita puja, tapi realitinya kita bukan kata kita pun tak join mana-mana parti, dan kita pun sayang kepada pimpinan PAS ni sebenarnya. Dan satu hari mungkin kita akan balik untuk menyumbang pada PAS. Cuma realitinya kalau kena buang, kita buang dululah. Okey, okey. Ini. Okey. Siapa dia nak menyumbang lagi daripada yang sudah menyumbang? Tak ada, Dr. Pah. Macam mana ulasan Dr. Mustafa? Saya rasalah, saya tengoklah perjuangan
perjuangan kerajaan PAS memerintah Kelantan dari tahun 1959 hingga 1978 yang saya ibarat pasal pertama. Banyak kejayaan-kejayaan yang boleh dibanggakan tetapi tidak ditulis oleh ahli-ahli sejarah. Sebagai contoh, tadi saya tengok PAS merupakan parti Islam yang pertama menang secara demokrasi di kawasan Afro-Asia. Parti yang kedua menang secara demokrasi di Afro-Asia adalah parti FIS, Parti Barisan Penyelamat Islam di Algeria yang dipimpin oleh Abbasi Mandani dan Ali Ben Haj. Tetapi parti ini dinafikan kemenangan tersebut oleh golongan tentera yang kemudian melantik Muhammad Bodiah sebagai Presiden Algeria ketika itu. Berbalik pada PAS ini, satu kebanggaan lah bila PAS menang secara demokrasi yang pertama di kawasan Afro-Asia di Kelantan ni. Ini dicatatkan oleh Faris M. Noor dalam bukunya Islam Embedded. Yang keduanya, PAS perlu berbangga kerana berjaya membina jambatan yang paling panjang sekali di Malaysia ketika itu. Sebelum ini, jambatan yang paling panjang di Malaysia adalah jambatan Gulmak yang menghubungkan Pusia dan Temangan di Kelantan, kemudian digantikan oleh jambatan Sultan Yahya Putra. Waktu itu yang menghubungkan antara Pasir Pekan dan Kampung Sirih di Kota Baru. Yang tiganya pun seperti yang saya sebut tadi, penubuhan College University pertama di Nilampuri yang dimiliki oleh kerajaan negeri. Yang keempatnya, penubuhan asas kepada penubuhan lembaga pertanian kadar atau kadar, di mana kerajaan waktu itu di bawah Asri telah menghantar pegawai keuangan yang bernama Datuk Aziz Idris ke New York waktu itu untuk merundingkan pembinaan rancangan kemubu. Yang keempatnya, seperti pemikiran Asri Jarak itunya, membuka tanah-tanah ketika beliau menjadi Menteri Kemajuan Tanah dan Wilayah di zaman Tun Abdul Razak menjadi Perdana Menteri. Yang kelimanya, banyak yang saya paling bangga sekali waktu itu saya tengoknya pemberian one-off kepada pelajar-pelajar di Kelantan seperti sebagaimana yang saya sebut sebentar tadi. Itulah setakat ni. Saya pun itulah sebab saya pun nak keluar daripada pejabat saya ni sebentar. Okey. Terima kasih Dr. Pah atas sumbangan idea dan pandangan dan sebagainya. Itu saya akan terus mengikutilah. Okey. Jadi sekarang ini kalau kita balik kepada persoalan awal tadi. Apakah PAS sekarang ini berjaya mengimbangkan antara dasar perjuangan PAS yang dianggap sebagai perjuangan Islam yang agak konservatif dengan silat politik yang ditunjukkan oleh para pemimpin PAS sekarang yang kadang-kala dianggap oleh sesetengah orang sebagai melatah tak tentu pasal misalnya. Ini yang saya nak cuba nak bincangkan sikit. Jadi sampai Khalid Samad kata semalam, dia kata PAS dengan amanah akidah sama tapi akhlak berbeza. Itu satu bidasan yang sangat mendalam. Jadi saya rasa bolehkah kita perbincangan kita ini kita follow betul-betul apa yang sepatut kita nak sampai sebagai natijah kepada perjuangan kita, perbincangan kita ini. Ini kita ada siapa dia lagi yang nak bincang ni? Saya tak nak minta daripada Hajah Fadilah dah. Walaupun dia buka mikrofon dia, tapi bila kita panggil dia
tak menyahut, mungkin ada masalah lah. Ada siapa orang lain yang nak bincang? Tuan Haji Ali Hassan, macam mana? Cik Arun. Ya. Silakan Cik Arun dulu. Okey. Kita ada lagi tetamu tu, Dr. Abdullah Sudin. Dr. Abdullah. Itu dia tak jenguk muka. Apalah, jemputlah. Kita nak jemput orang dalam gelap, tak tahu lah Dr. Abdullah pun, orang lain tak tahu dalam tu. Ya Dr. Abdullah, nak bagi komen tak? Terus dulu dengarnya. Cik tengok. Sekarang ni saya rasa yang paling yang saya nampak daripada apa yang dijelaskan tadi, rasa perpaduan itu nampaknya ditentukan oleh common problems. Okey. Contohnya misalnya lepas 13 Mei isu kita genting, masalah kita genting bersatu. Yang keduanya bila berlaku perubahan lepas PRU 14, maknanya kita mempunyai masalah di situ. Jadi kita berpadu balik. Jadi maknanya perpaduan itu disebut sebagai ditentukan oleh common problems. Okey. Jadi sekarang ni apa common problem sekarang yang ada antara PAS, UMNO dan parti-parti lain? Saya rasa dia kena balik kepada prinsip, bukan berasaskan pada problem semata-mata. Jadi prinsip ini yang tidak dinampak sebagai lahir lah, tidak manifest dalam kehidupan kita pada hari ini. So hak ni yang kena dijelaskan supaya perpaduan itu lahir dalam arti kata perpaduan yang sebenarnya. Ya, bahawa ini adalah satu tuntutan agama yang lahir daripada kesedaran dan kefahaman, bukan sekadar lahir daripada common problems. Maknanya perpaduan yang semata-mata berasaskan kepada permasalahan bersama itu ialah perpaduan yang palsu, bukan berasaskan kepada perjuangan. Maknanya orang panggil convenient, berkahwinan untuk kepentingan sahaja. Bukan dengan tujuan untuk menegakkan kali Allah dalam keluarga, begitu kan? Saya rasa itu lebih ni lah. Ya, saya lakukan lagi. Itu dulu. Saya nampak maknanya sekarang ni maknanya kedua-duanya harus memahami kenapa perlunya bersatu ni. Mengapa kita perlu bersatu, Dr. Abdullah? Selagi mana kita tidak bersatu, mana kita berpecah. Selagi mana kita berpecah, maknanya kita berada di jurang neraka lah. Kalau disebut oleh ayat 103 Ali Imran tu, yang kongsi selalu duduk baca tu. Ini soal neraka syurga ni, bukan tawar-menawar politik. Kalau ikut ayat tu, kalau ikut ayat 103 tu. Yalah, bukan kalau ikutlah ayat, kena ikutlah. Tu balik pada prinsip lah. Prinsip lah, maknanya balik begitu. Prinsip lah. Macam mana ni PAS nak jawab ni? Seolah-olah PAS sekarang ini telah melupakan prinsip yang terdapat dalam Al-Quranul Karim yang mengatakan bahawa sesiapa yang alpa terhadap perpaduan ummah, maka seolah-olah dia sedang meniti di jurang, meniti di tepi yang boleh menjatuhkan beliau ke dalam neraka. Khairul Azhar, cuba ulang sikit. Saya rasa tidak boleh letak pada PAS saja. Letak pada semua. Saya kata sebut PAS tadi sebab kita bincang tentang PAS hari ni. Apa tu amanah pun serupa. Dia tidak bukan masalah PAS ni, ini masalah umat. Masalah umat. Jadi kalau kita letak atas dia saja, tak boleh lah, kena letak belakang lah. Tak adil lah kitanya, begitu kan? Tak adil lah. Betul. Okey. Okey, Datuk. Saya setuju dengan Dr. Abdullah tadi bahawa apa-apa yang polemik di kalangan kita, sama ada dari segi UMNO ke PAS, Amanah Keadilan dan sebagainya itu, dia hanya merupakan sebagai orang kata di permukaan, tip of the iceberg. Tetapi the real problem, seperti mana yang Dr. Abdullah sebutkan tadi, iaitu kita berhadapan dengan masalah yang common itu, masalah yang common problem itu, iaitu tentang perpaduan yang boleh menyebabkan berlakunya perpecahan ini. Apakah asas? Sedangkan
asas utama dari segi pandangan Islam itu adalah sudah berada di tangan kita. Dari segi melihat dari segi sudut politik, apakah perbezaan Islam versi UMNO, Islam versi PAS, Islam versi amanah, Islam versi keadilan? Jadi ini adakah selama ini pegangan kita itu kepada Islam yang betul-betul ataupun pegangan kita itu kepada politik yang kita anuti itu melebihi daripada pegangan Islam? Cik Arum, dari segitu, cuba saya explain sikit kan. UMNO dipimpin oleh Zaid Hamidi, iaitu seorang yang mempunyai pendidikan agama yang bagus. PKR dipimpin oleh Anwar Ibrahim, iaitu seorang pejuang yang kalau dia gagal dalam politik pun dia akan dihormati sebagai seorang pejuang bangsa pada suatu hari. PAS dipimpin oleh Tuan Guru Haji Hadi yang begitu komited dengan perjuangan Islam dan sebagai seorang yang tidak ada tandingan dalam PAS sendiri, sebab itu sampai sekarang dia perlu memimpin parti itu. Jadi tinggal lagi parti-parti lain tu, mungkin saya tidak nak bincang. Amanah ni mungkin pasal dia baru, dia belum lagi dapat menunjukkan kepimpinan yang saya rasa Mak Sabu tidaklah sampai ke peringkat itu. Walaupun dia pernah menjadi kawan kepada Anwar Ibrahim, macam juga Ibrahim Ali, dia tak boleh kita nak katakan sebagai orang begitu. Tapi empat pemimpin ini sepatutnya mengepalai perjuangan perpaduan dalam negara kita kerana mereka itu semuanya orang yang faham tentang Quran dan Sunnah. Macam mana Encik Harun? Ya, itulah permasalahan dia. Bagaimana kita mentafsirkan Islam itu dari sudut politiknya. Ya, adakah bagaimana perjuangan kita seperti mana yang disebutkan oleh Pak Nasir, ya, berdakwah melalui jalur politik, berpolitik melalui jalur dakwah. Jadi kalau asas sekarang ini iaitu Islam itu hendaklah menjadi satu sistem yang dominan melebihi daripada perjuangan parti itu sendiri. Dan Islam itu maksudnya kita menggunakan Islam itu sebagai panduan untuk berpolitik dan menjadikan Islam itu alat politik. Jadi ini telah berlaku seperti mana yang disebutkan oleh Syahid Syed Ramadan Al-Buti dalam kisah bagaimana pengalaman di Syria itu, golongan yang dikatakan Islamis itu telah menggunakan Islam itu sebagai alat politik. Jadi kecenderungan di sini mungkin ada, tetapi memanglah telah menjadi satu sejarah daripada dulu lagi pun bagaimana golongan Khawarij yang menggunakan dalil-dalil agama. Tetapi bagaimana kita nak menafikan ataupun kita nak menidakkan bahawa adanya unsur-unsur agama itu diguna sebagai alat politik. Okey, saya tak nak ulas Tuan Haji Ali. Ada orang panggil tadi siapa dia panggil Awi, panggil Datuk Haji Ali tadi, tak apalah. Tak ada Datuk, saya baca yang tulis nama je saja, nama biasa saja. Macam mana nak ulas Encik Harun kata tu? Cuma jadi atuk adalah. Tak apalah, okey. Apa Encik Harun kata tadi? Saya rasa tidak boleh dikatakan bahawa dia ni Islam ikut ni, Islam ikut ni. Jangan. Kalau bolehlah kita ni satu. Perjuangan Islam mesti satu. Kalau satu tu nampak. Tapi dalam Islam ini, aliran itu, mazhab itu dibenarkan. Ya, yalah. Tapi sebaik-baiknya, kan kita ni daripada sunnah wal jamaah juga. Kenapa kita berpegang kepada sunnah wal jamaah di sini? Kalau kita pergi di Mekah, di sana orang sana lain. Kan? Sekarang ni pun tak ada dah. Mekah pun sunnah wal jamaah sekarang ni dah. Ditekan oleh Amerika dah. Jadi, okey.
Kita terima situ. Maknanya Cik Ali kata yang menghairankan. Mengapa orang-orang bijak pandai 4-5 orang ini tidak boleh mengepalai bangsa kita? Begitu kan Cik Ali? Betul. Kurangkan perbalahan mulut, bagi bahasa yang baik-baik kepada masyarakat dan bangsa kita supaya sudahlah dalam parlimen kita jadi macam market ikan. Lebih daripada market ikan lah dalam parlimen tu. Teruk macam-macam lagi yang di jalan raya pun saya tak tengok kalau isyarat-isyarat macam tu. Tapi terjadi dalam parlimen kita amat memalukan. Saya ingat orang Korea yang jadi macam tu. Rupa-rupanya orang Melayu lebih teruk daripada orang Korea dalam parlimen kita. Sehingga kan tidak ada lagi dasar-dasar yang dibincangkan. Jadi siapa dia yang nak apa tu. Jadi hari ini kita bincang tentang retorik dalam PAS yang menggambarkan bagi setengah orang lah. Saya sebagai seorang independen, saya tengok sama lah. Jangan kita, satu lagi yang kita terikut-ikut ayat tu. Selalu dikatakan mempernikan agama, mempertunggangkan agama. Seolah-olah saya rasa lah itu kata-kata daripada orang bukan Islam tu. Kita memang segala perbuatan, segala hala kita, apapun perbuatan kita adalah berdasarkan agama kita. Ya. Jangan pula, itu menunggang agama. Setakat yang saya kenal mereka itu, Tuan Haji, saya rasa para pemimpin kita 4-5 orang ni, yalah, boleh katakan semua pemimpin kita adalah. Apa tu, Mahathir Mak Yassin. Bila dia dapat jadi Perdana Menteri, dia pergi buat syukur. Tapi dia kelahi juga dengan Zahid Hamidi. Yang seorang komited dengan perjuangan Islam. Sejak daripada muda lagi. Ya, betul. Ada berat? Kemudian kita tak kenal Haji Hadi itu sebagai seorang ulama yang begitu sampai kepada dunia Islam pun diiktiraf sebagai pimpinan Islam dia. Betul. Jadi saya pun tak nampak macam mana kita boleh kelahi. Ada ataupun pasal ada syaitan di tengah-tengah. Ya, mungkin. Ya, betul. Dia kata dalam hadis tu dia kata rapatkan barisan. Jangan rapatkan barisan ni orang pas marah ni. Pasal rapatkan barisan, rapatkan bulatan. Rapatkan bulatan ke barisan ke reformasi ke transformasi ke benda-benda yang sama. Dia kata kalau tak rapatkan maka akan masuk syaitan di tengah-tengah. Mungkin soal amalan pribadi semuanya bagus. Tetapi bermasyarakat dan berorganisasi, itu saya katakan tadi, kita perlu membezakan antara anda sebagai seorang pribadi Muslim, satu, dan anda sebagai seorang pemimpin masyarakat dan parti politik Islam. Itu karakter mungkin yang berbeza. Mungkin kalau saya di rumah saya tak kisahlah anak saya, isteri saya boleh pecat baju jalan dalam rumah. Tapi kalau saya dah keluar daripada tangga rumah saya, sebelum masuk keluar pintu pagar tu, saya mesti tutup betul-betul lah dengan stocking, dengan apa semua sekali. Supaya orang kata kita tidak buang tebiat. Begitu. Jadi itu yang kita cuba bincangkan sikit. Antara dasar perjuangan pribadi, antara dasar perjuangan parti dan sebagainya, dan silap politik kita apakah ada persamaan. Dan saya persoalkan kepada 4-4 tu lah, 4-5 semua tu. Cuma pada hari ini kerana tajuk kita nak screen PAS itu, sebab PAS merupakan sebuah parti politik yang ke depan sekali dalam perjuangan Islam. Kalau kita boleh betulkan PAS dari segi ini, bukan kita ni boleh betul orang sangat. Sebab macam saya ni sangat tak betul lah pada pandangan banyak orang. Jadi kalau kita boleh betulkan dari segi ini, saya rasa ada aspek-aspek yang neglected, yang tidak dilihat oleh orang ramai dalam sudut sesi-sesi perjuangan kita. Jadi kita panggil, kita asyik menggaru di tempat yang sudah hilang gatalnya. Sedangkan tempat yang masih gatal, tidak ada siapa pun garu. Macam mana Awi? Nampak semangat sangat tu. Taklah kagum dengan doktor sebut tadi kan. Okey, yang pertama bila kita tengok PAS kan, terutama presiden, betul kita akui dari segi ilmu dan sebagainya, dari segi silap politik kita, langkah politik kita, siapa yang baik dengan kita, tu cara PAS
appreciate orang. Dan dia betul-betul lambung orang tu tinggi. Masa baik dengan DAP, kita lambung DAP seolah-olah suci dan Islamik lah, baca hadis, baca Quran. So bila sampai kita dengan UMNO, kita sucikan UMNO dengan sebersih-bersihnya, tak ada rasuah apa semua. Kalau Tuan Ali kata tadi UMNO, Presiden UMNO, bekas Presiden UMNO, tak ada masalah rasuah, dah 2 mahkamah jatuhkan hukuman. So sekarang ni dah maksudnya dah bersalah lah tu. Cuma tunggu appeal saja. Dan Datuk Zahid Hamidi pun ada juga masalah dengan rasuah. Okey, cuma kalau Kelantan saya sukalah UMNO menang untuk perbaharui Kelantan tu. Cuma kalau kita tengok Presiden PAS Ustaz Hadi, setiap kali dia baik dengan orang, dia akan kipas orang tu, lambung orang tu hingga tinggi. Dan bila dia gaduh perang betul-betul. Awi, apakah itu dasar parti dia ataupun itu semata-mata karakter seorang manusia? Ini yang persoalan yang selalu saya jumpa di kampung-kampung. PAS adalah dasar dia Islam. Kita organisasi, mana-mana organisasi, sebaik mana dasar pun, tapi kalau pemimpin, saya tak kata Ustaz Adi itu tak baik, jauh langit dan bumi dengan kita. Tapi kalau kita bawa kepimpinan kita berbeza dengan apa yang kita buat daripada dasar yang kita ada, so macam mana kita nak kata parti tak bersalah, dasar perlembagaan parti tak salah. Hatta kalau katakan DAP tu transparent, contoh kan, dengan jujur memerintah dengan baik, adil dan sebagainya, bergantung kepada individu. Okey, bukan berada dasar tu. Dan di mana-mana negara pun parti tak ada perlembagaan Islam pun, Erdogan sendiri pun dengan kebaikan yang ada, kemakmuran yang dinikmati oleh negara Turki, sampai apa yang ada diorang kecapi hari ini, jauh sangat tak ada perlembagaan Islam pun dalam parti tersebut. Tapi karakter dia parti pembangunan ummah kan, AK Parti, kebajikan kan? Kebajikan. AK Parti. Dan dia tak letakkan apa-apa slogan Islam pada perjuangan dia. Okey, so dekat sini masalah dekat kita orang Melayu kan, yang kita lihat orang Melayu ni bila jual 2 benda saja, yang paling laris dalam market adalah Islam. Sebab tu bila Tuan Ali kata menunggang agama dan sebagainya, kita kata Islam bukan dalam politik saja, kita tak boleh tengok PAS saja. Orang jual produk pun guna jenama Islam. Orang menunggang agama, jual produk scam pun atas nama agama. Islam. Jual tanah, Al-Fafa contoh, jual tanah yang tak ada, projek perumahan yang tak ada apa semua atas nama agama. Ustaz pakai kopiah. So orang Melayu percaya, takkan ustaz menipu, kata takkan lebam menipu kan, kata Doremi ke apa. So slogan-slogan gitu nah. Takut saya takut nah. Saya tak duduk dalam ni, kita pun pernah bersama dengan orang agama kan. Kita pun duduk masjid, duduk apa semua kan. So dan realitinya, minta maaf kata, kalau istilah ni kasar, jahat, kita rasa orang ni keluar daripada Islam dan sebagainya. Tapi konsep penunggang agama tu memang real hidup dalam masyarakat kita. Apa pun, dalam bisnes pun benda yang sama. Kita jual produk yang mengarut. So itulah yang kita ada pada, minta maaf kalau kita kata PAS yang macam ni. UMNO pula jual sentimen bangsa dan sebagainya. Ini dua benda ni antara paling laris. Sebab tu orang Melayu antara yang paling mundur di negara kita, dan kita terlalu bergantung pada kerajaan. Kalau macam ni betul ke orang komunis mengatakan bahawa Islam atau agama itu menggula-gulakan? Agama itu candu kan? Agama sebagai candu. Betul ke? Saya pun tak tahu. Tapi realitinya dalam bisnes, dalam apa pun, kita akan jual 2 produk ni untuk tarik orang supaya bersama dengan kita. Kalau kita jual produk tipu macam mana pun, kita guna sentimen agama dan berlaku pembelian dan akhirnya scam. Yang tu yang banyak berlaku. Okey, kita apa jenama yang kita slogankan. Sebab tu UMNO kata dulu tak nak guna apa-apa jenama agama pada parti, organisasi dan sebagainya. Rasanya macam relevan juga UMNO ni, walaupun macam mana pun banyak futuristik juga UMNO buat untuk kita orang Melayu. Dan realitinya 2 barah yang ada dekat kita terlalu bergantung pada sentimen agama walaupun tak perform, dan menjual bangsa walaupun khianat. Ini adalah menyebabkan bangsa kita adalah bangsa yang paling rendah. Minta maaf, kita, dalam bisnes, dalam apa, realitinya kita duduk dekat pantai dalam ni, ramai orang-orang miskin, flat, apa benda semua, hanya bergantung pada brain, bergantung pada benda-benda yang tak mendatangkan banyak benda untuk bangsa kita. Dan itukah yang kita nak, bagi 500 sakau 1 juta ataupun bilion, 2.4 bilion dan sebagainya. Ini kan yang kita nak untuk bangsa kita. Dan
Inilah realitinya. Kena reform, tidak bergantung kepada PAS, UMNO atau amanah sendiri ataupun parti-parti atas slogan bangsa dan juga agama. Kena ada reform dan orang-orang cerdik pandai perlu tampilkan idea-idea yang menarik supaya orang Melayu keluar daripada kepompong bangsa dan agama ni yang menyebabkan kita ingat ke mana. Kita sikit jahat macam mana pun tak apalah Melayu, rasuah macam mana pun tak apalah Islam. Apa tak perform macam mana, mundur macam mana, air pahit tak ada macam mana, tak apa, ni adalah Melayu, ni Islam, ni ulama, tak boleh nak lawan, tak boleh nak derhaka. Ini adalah bangsa yang paling lemah. Awi, air Sungai Kelantan tak pernah kering pun. Betul. Anda setuju? Saya setuju. Sungai Kelantan tak pernah kering dan semalam hantar air masin. Lagi menarik kan? Air payau semalam kan dekat Kelantan. Tak tahu saya tak tahu. Boleh tengok air Kelantan hantar air payau untuk rumah-rumah. So ni yang kita kata, kita sindir Selangor tak ada air kan, tapi kita angin pun keluar, meter kena bayar RM4 lebih sebulan. So tak ada apa pun, yang tak ada air pun banyak. So tu realita Islam yang kita nak tunjuk. Minta maaf, kalau boleh reform PAS, kita pun sayang PAS ni, tapi dengan apa yang ada delivery dan masyarakat yang minta maaf, yang miskin, yang mundur ni lah yang terlalu bergantung kepada PAS dan juga UMNO. Minta maaf cakap. Tapi orang yang independen, dia tak perlu bergantung pada orang politik. Dia boleh kerja. Dan kita bersuara bukan sebab kita lapar, kita tak ada duit. Kita dah ada semua. Kita dah ada rumah, kita dah ada kereta. Apa benda yang kita lebih daripada orang lain. Tapi realitinya, orang yang miskin masih bergantung kepada bosku, nak balik BRIM, nak apa semua. Sedangkan harga barang mahal. Benda perkara asas dia orang tak mampu. Ni barah yang kita ada. Jual agama, jual bangsa. Okey, itu saja Doktor. Okey, terima kasih. Ini Awi telah menimbulkan satu idea baru, iaitu usaha melakukan recon. Mana kereta-kereta baru ni sudah jadi buruk, kita kena recon balik lah. Okey. Siapa dia nak cakap ni? Allah. Tak nak cakap ke? Abdullah. Syekh. Siapa dia? Mak Fadil. Fadil. Ya. Assalamualaikum Datuk. Salam. Jarun dan juga Pak Ali. Tunjuklah muka tu Fadil. Dah kita jemput sekali. Muka pun tak nak tunjuk ke dia ni. Nanti. Okey. Assalamualaikum. Ni perbincangan ni memanglah kalau kita nak fokus kepada PAS. Hari ini kita fokus pada PAS. Minggu depan kita fokus pada amanah. Tapi tadi Datuk ada sebut semua pemimpin tu, mungkin kita kenal pemimpin-pemimpin itu atas kapasiti kita sendiri. Kadang-kadang macam orang awam, mungkin kita dengar berita-berita. Jadi yang mencalarkan pemimpin-pemimpin dan parti itu tak boleh kita salahkan parti. Maknanya pemimpin lah, manusia juga yang menjalankan. Jadi mana sekarang ni PAS, amanah, walau kelahi dua tu pun bukan parti kelahi, pemimpin. UMNO bersatu, walaupun itu sebenarnya sama saja, cuma berkelahi pemimpin. Begitu kan? Sebab manusia ni kita tengok pada pemimpin tu, pembawakan pemimpin tu, akhlak dia, tindakan dia. Jadi yang mencalarkan parti-parti ni adalah kerana orang yang membawa parti-parti itu sendiri tidak berpegang kepada prinsip macam tadi Datuk kata, di rumah mungkin dia relax sikit. Tapi bila di luar tu dia akan kawal. Dia akan tutuplah segala-gala yang boleh supaya nampaknya cantik. Itu nilai sosialnya. Jadi benar, macam contohnya perjuangan, kalau kita tengok dasar-dasar perjuangan parti itu ditentukan oleh isi kandung yang dasar-dasar yang baik. Sebab itu ada pengikut, ada orang yang mencalonkan dan sebagainya. Tetapi bila pemimpin itu sendiri telah lari, contohnya ialah saya tak pastilah sama ada analogi ini boleh disamakan. Silakan. Contohnya kita belajar agama di Scotland, di London, di mana semua. Kalau kita belajar di Mesir tu, kita mungkin tengok tok guru tu orang Islam lah. Jadi kalau kita lihat di situ, kita punya sanad-sanad pengajian kita tu bolehlah kita terima. Tetapi kita kata ada
hadis daif dan sebagainya. Kerana sanadnya telah tersasar kerana orang yang kita berguru mungkin adalah bukan orang Islam. Orang yang bukan beriman. Jadi sebab itu dalam pembangunan pemahaman agama individu ni, kita tengok luar memang cantik, individunya okey, tetapi kerja buatnya itu. Contohnya bila ahli fikir kita ataupun cerdik pandai kita mendapat kelulusan daripada orang bukan Islam yang juga faham tentang Islam, tetapi dia tak percaya dengan iman, dengan Islam. Tak. Sama juga maknanya dalam pemimpin kita, pembawakan mereka itu maknanya dia ada akhlak tapi tak ada akidah. Dia mungkin akhlak tu tak sempurna. Sebab kalau akhlak tu sempurna, dia cantiklah akidah tu. Jadi kita bukan nak menyalahkan pemimpin-pemimpin ini secara individu, tetapi keseluruhannya menampakkan tindakan mereka itu tidak berdasarkan kepada prinsip-prinsip Islam itu. Contohnya tadi Cik Awi kata pemimpin kita dah disabitkan dengan segala-gala, tak masuk-masuk penjara. Orang biasa disabitkan terus kena denda, pakai baju kuning masuk penjara. Pemimpin-pemimpin disabitkan dengan tidak amanah, tidak integriti. Sekarang ni pegawai-pegawai yang dilantik semuanya orang Melayu, orang Islam. SPRM juga dipersoalkan. Jadi orang awam ni, dia dah confused dah. Dia nampak semua parti-parti ni. Saya nak mencelah sikit boleh, Fadil? Boleh. Apa yang saya bimbang sekarang ni, dengan gerakan-gerakan yang ada, saya bimbang penguasaan Melayu dalam kita kata civil servant semua sekali akan terombak juga. Dalam politik kacau. Sekarang ni kita sedang menggugat pegawai-pegawai Melayu yang duduk tempat masing-masing. Maka segala struktur dalam negara kita di mana kedudukan orang Melayu sudah digugat dan tidak ada lagi yang dikatakan secara amalinya apa yang dikatakan kuasa orang Melayu di bumi sendiri. Gitu ke? Ya, sebab itu yang dikatakan akhirnya ialah kita kena tengok akhlak. Akhlak itulah yang dikatakan perbuatan kita tu yang kita nampak. Orang umum, rakyat, penyokong dan sebagainya akan melihat kepada akhlak pemimpin. Akhlak pemimpin yang cantik tu apabila dia punya pemahaman agama tu pejam. Sebab kita tak boleh berhenti. Maknanya ialah kita dah dapat PhD ke apa ke, mungkin tak cukup. Kita kena mengkaji lagi kan Datuk kan? Ya. Dan sebab itulah kalau kita lihat di sini, kepercayaan orang awam terutamanya Melayu dah memang kurang langsung terhadap pemimpin-pemimpin. Yang bercatur tadi Datuk kata lebih daripada pasal ikan di parlimen. Kerana orang-orang tu yang syok sendiri berbincang. Yang tidak ada kena-mengena tentang pengorbanan dan bantuan kepada umat Islam. Apakah artinya masyarakat Melayu telah diwakili oleh badut-badut yang tidak bernilai, yang tidak menggambarkan hakikat sebenar orang Melayu? Sebab bila berita-berita umum ni telah tersebar, tetapi tidak ada tindakan langsung yang berlaku kepada mereka kerana mereka pemimpin, mereka ada pangkat, mereka ada kedudukan. Sedangkan kita tahu salah dah. Ataupun disabitkan dan sebagainya. Tidak ada tindakan langsung pada umat Islam yang kebanyakannya Melayu dalam negara kita ni. Jadi kebanyakan dah hilang kepercayaan apa sistem yang ada ni. Sedangkan kita dilantik, kita mengangkat sumpah atas tugas dan tanggungjawab kita di depan Yang di-Pertuan Agong yang memegang tumpuk agama kan dalam negara kita. Tapi pemimpin kita tidak berani nak bertindak. Contohnya isu contohnya macam PAS kita cakap hari itu dalam hal ni tentang isu pengharaman arak. Company-company arak masih lagi nak diluluskan pula, ada sikit-sikit sana sini. Kerana mereka, saya tahu mereka terikat apabila mereka masuk dalam pentadbiran negara ni yang bukannya Islam. Maka banyak tindakan tu terpaksa dia orang kata fikir banyak kali lah. Kalau dia ikut sangat,
dia tak hilang populariti dia. Sebab itu contohnya macam Turki, bagi saya Erdogan dia tidak menyatakan negara Islam itu sangat dalam pentadbirannya, tetapi dia berbuat sesuatu yang memberikan nilai pengorbanan, membantu rakyat dia. Itu lebih penting tindakan dia, supaya negara luar macam Amerika ke mana-mana tidak nampaklah dia tu macam Islamik, tetapi sebenarnya apa yang dibuat tu lebih kepada prinsip agama itu sendiri. Okey, terima kasih Fatih. Terima kasih dulu. Nanti orang lain marah pula saya panjang pada orang muda kata. Cik Arun. Kesian Cik Arun duk tunggu peluang dia nak bagi komen ni macam mana. Saya serahkan kepada yang lain dulu tu. Saya nak panggil Mazlan. Mazlan, bagi komen sikit. Banyak benda-benda yang ditimbulkan oleh saudara Fadil kita yang saya rasa boleh dijadikan satu bahan untuk berbincang pada petang ini. Mak Noh, macam mana Mak Noh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan tajuk pada hari ini, dengan saya dah dengar semua komen-komen daripada semua aliran. Sahabat lambat timbul pun nak dengar komen dulu. Semua aliran PS, BN dan sebagainya. Ada perkara penting yang saya fikir untuk diketengahkan dalam Zoom ini. Ialah secara umumnya kita melihat bahawa parti politik ini diterajui oleh manusia. Ini cuba orang kan. Dan manusia ada salah dan silapnya. Ada kebaikan yang mereka buat dan ada keburukan yang mereka lakukan. Begitu juga dengan parti-parti politik. Dan yang saya lihat sejak daripada dahulu, PAS kurang dari segi keburukannya berbanding dengan parti-parti yang lain. Jadi apa salahnya kalau sekiranya pada PRU akan datang beri peluang kepada PAS untuk dominan menguasai kerajaan persekutuan. Setelah diberi Mana? Ya, saya. Orang katanya Makno. Nak bagi macam mana pun orang tak dapat nak faham dia punya silat itu. Terlampau lincah. Macam mana ni? Terlampau lincah dari segi politik ataupun isyak politik tu. Inilah macam siapa dia kata tadi. Bila dia sanjung tinggi-tinggi. Bila dia hantam sampai ke bawah. Kemudian sanjung orang lain pula pijak lagi situ. Kemudian sanjung orang lain pula hantam situ. Jadi silat itu susah nak dipaham oleh rakyat. Jadi macam mana rakyat nak bagi undi itu? Ini lebih kepada mainan media lah. Ya, media media. Okey. Memperlaga-lagakan. Kebanyakan netizen dia tidak melihat kepada suara rasmi daripada parti itu. Itu yang masalah. Netizen kan? Saya pun tak tahu. Saya orang tua ni. Saya baca soal dengan DT lah. Perkataan-perkataan daripada pimpinan PAS. Bukan saya nak backup ke apa. Itu kajian. Bagi tahu lah. Saya nak dengar, nak belajar. Itu kajian saya lah. Itu kajian saya. Kita lihat banyak media-media yang tumbuh macam cendawan ini. Seolah-olah memperlagakan. Masalahnya ada suatu agenda yang lain yang berada di luar untuk memperlaga-lagakan antara pimpinan orang Islam itu sendiri. Makno, yang melagu-lagukan kita ni media aliran perdana atau media sosial yang banyak-banyak tu? Media sosial dan juga media yang tumbuh yang baru-baru ni macam Malaysian Gazette, Malaysian macam-macam lah nama-nama pelik-pelik yang tumbuh sekarang ni. Ya, Malaysian Today dan sebagainya. Rakyat kita mungkin kurang tabayun dari segi kata-kata
yang keluar daripada pimpinan PAS itu sendiri, bukan sahaja daripada PAS, daripada pimpinan BN ataupun lain-lain lah. Maksudnya, seolah ada... Tapi saya nak tanya Fadil, kan? Satu ulasan daripada nama apa tu yang bekas Menteri Besar Negeri Sembilan tu? Mak Hassan. Mak Hassan. Dia kata itu mungkin sebabnya Haji Hadi menerima maklumat yang salah. Itu seronok ke tu? Manis kan jawapan dia tu? Kau macam mana? Alhamdulillah saya tengok sebenarnya itu dari segi perspektif daripada apa ni. Okey, nanti lo Fadil, nanti lo. Bagaimana lo? Cuma sebagai orang politik, dia dengar daripada, mungkin dia dengar daripada PN, dan mungkin dia ada orang dalam. Memang apa ni perkara-perkara yang berlaku, mungkin kita ni kurang arif berkenaan dengan politik daripada pemain-pemain politik sendiri. Apa yang berlaku di sana mungkin macam kemungkinan yang berlaku. Banyak kemungkinan yang berlaku. Cuma yang pelik BN tak faham ni silap politik orang atas, kita tak faham, kita orang bawah ni macam mana ni. Betul. Kita tengok MN contohnya lah. Okey, kita bagi Fadil, bagi makna dulu. Bagi saya, kalau benar-benar ikhlas, insya-Allah MN akan berjaya. Tetapi masalahnya pimpinan-pimpinan BN hentam PAS. Hentam bertalu-talu PAS daripada luar. Maknanya ini semuanya fitnah daripada PN lah ni, melaga-laga PAS dengan UMNO. Digelar sebagai pelacur lah, macam-macam. Apabila Presiden PAS jawab sekali je, mula mereka menggelabah. Menggelabah. Dan memang macam ura-ura nak akan berlaku PRN di Kedah. Memang betul. Akan berlaku ura-ura macam tu. Ini info daripada dalaman memang macam tu. Room daripada UMNO. Jadi mana MN yang mereka perjuangkan? Mana keikhlasan mereka? Contoh. Apa yang berlaku di Kelantan sebagaimana yang disebut oleh Hawi tadi, memang banyak kengkangan kelemahan yang ada kepada PAS di Kelantan. Saya pun akui. Tapi kita melihat kepada susul galuh yang panjang yang berlaku, bagaimana BN menganaktirikan Kelantan sejak sekian lama. Dan bab AKSB sudah dilakukan banyak perubahan-perubahan. Dan boleh kita lihat melalui statement-statement yang berkala daripada Kerajaan Negeri Kelantan, apakah yang telah mereka lakukan dan apakah yang telah mereka lakukan daripada duit 400 juta, kemudian baru ni pula 400 juta pula. Apakah yang telah mereka lakukan. Cuma oleh kerana netizen dalam bab tabayun ni mungkin kurang dalam masa itu. Dari segi pembangunan, saya tengok FV daripada yang berhormat di Kelantan, semua buat kerja. Ada sahaja setiap minggu kerja-kerja pembangunan yang dibuat. Surat lah, macam-macam perkara yang dibuat. Jadi kita tengok, maknanya apabila kita nak menghukum sesuatu, kita kena hukum dengan cara yang adil lah bagi saya lah. Okey. Dengan cara yang adil. Itu kesimpulan. Kesimpulan makhluk. Baik. Saya nak respon sebelum hilang idea tu kadang. Sebenarnya betul. Sebenarnya kalau kita lihat perjuangan parti UMNO, PAS pada awal-awal dulu semua memang bagus dengan dasar yang telah ditetapkan dan sebagainya. Pemimpin-pemimpin dulu pun dia ada prinsip perjuangan yang baik. Tetapi dalam tempoh perjalanan kehidupan pemimpin dan sebagainya, pertukaran zaman dan sebagainya, jadi para pemimpin ni ada yang buat kesilapan. Jadi kesilapan itu sepatutnya kita tangani dengan menutup secepat mungkin dan buat perubahan yang istiqamah. Sentiasa kena, sebab kita memang kena fikir baik. Takkanlah kita nak pemimpin yang duduk di atas tu tidak berubah kepada kebaikan, kan?
Ada juga dia akan melalui iaitu tempoh-tempoh pentadbiran yang salah. Ya, jadi sebab itu di peringkat UMNO ataupun di peringkat PAS ataupun dalam peringkat media-media yang boleh menimbulkan fitnah dan perpecahan ini, sepatutnya kita tahu orang yang ahli politik ni di parlimen tu cuma berbidas dan berdebat dengan isu-isu tertentu, tapi selepas keluar parlimen mereka duduk berbincang boleh. Jadi Kelahi itu hanya nutut ayam kepada orang politik saja. Itu orang politik ni. Ya. Itu pun memang diakui oleh orang politik sendiri yang di dalam Dewan Parlimen tu okey dia berdebat. Tetapi tidak mustahil untuk pemimpin-pemimpin ini bergerak, duduk dan memperbetulkan yang mana salah. Maknanya ada kemungkinan lah Haji Hadi akan berbaik semula dengan kaki patah tu. Itu yang kita nampak tak kala waktu-waktu tertentu dalam tempoh pemerintahan mereka mengutuk orang ini, mereka mengangkat orang itu. Tetapi pada masa yang lain mereka pula berkawan dengan orang ni, bermusuh dengan orang ni. Jadi itu yang menyebabkan perjuangan parti-parti ini tersasar. Last kali saya bercakap dengan dapat peluang bercakap dengan Fadeno, parti PAS, ya. Okay. Dia sendiri mengakui bahawa tujuan matlamat awal dia dipanggil untuk berjuang dalam PAS ialah kerana dia nak meningkatkan balik kesedaran dan menegakkan agama dalam kalangan anak-anak muda dan sebagainya. Tetapi dia sendiri bila masuk di dalam parti, dia merasai perubahan itu. Kawalan persekitarannya dan dia tersasar daripada perjuangan asal. Tetapi alhamdulillah dia ada usaha untuk memperbaikinya. Sebab itu kalau kita tengok keadaan Ustaz Fadeno dengan Tun Mahathir tak kala itu pun masih baik, masih hormat menghormati. Sebab itu kita sebenarnya dalam perjuangan parti-parti ni, kalau pemimpin itu memang tak lari buat salah, tetapi kalau dia kembali kepada untuk memperbetulkan tindakan mereka, mereka kena istiqamah. Tetapi pejuang-pejuang, penyokong-penyokong dia tu, kadang-kadang kalau kita nak jumpa Tuan Pengarah, senang je kalau kita kenal. Tetapi sebelum nak jumpa Tuan Pengarah, kita kena lalu front office, minta kebenaran. Itu yang lebih susah. Tapi kalau kita berjumpa dengan orang atas sekali, orang atas senang. Jadi sebab itu kadang-kala kita ni terlalu ikut perasaan pun dia juga, penyokong-penyokong, sehingga tak tahu usulnya tu, maknanya ada kaedah-kaedah penyelesaian yang boleh kita sama-sama memegang dan memperbetulkan ni. Sebab kalau kita tengok, kita lagi pecah kecil dengan pelbagai bahasa Melayu dengan parti-parti yang pelbagai ni dah pecah kecil dan jadi lemah. Betul. Kita jadi orang luar, kalau kita orang luar, bangsa lain dan sebagainya, kita tengok okey. Sebenarnya macam contoh kita nampak MCA tak pernah pun nampak macam membantu BN. Tetapi tak banyak pun kerusi yang dia menangi. Tetap juga orang Melayu percaya, bagi juga peluang kepada MCA masuk dalam kerajaan. Tetapi kalau macam DAP, bangsa, bukanlah saya nak kata bangsa Cina ni tak bagus sebenarnya. Ada benda yang kita boleh belajar antara kaum kan. Tetapi kesatuan itu dalam ummah tadi tu, umat Islam tu memang kena buang ego. Barulah timbul hormat menghormati, kasih sayang, bersatu padu, kuat kita. Tetapi seakan-akan kita ni lupa. Kadang-kadang kita terlalu gairah sangat nak memperjuangkan pemimpin kita, kita terlupa prinsip-prinsip pemimpin kita kadang-kadang silap. Itu yang buatkan kita berpecah. Jadi bila kita berpecah, kita lemah. Terima kasih Fadil. Terima kasih. Sedangkan pemimpin ini boleh duduk dan berbincang di antara mereka. Boleh. Saya nak bagi sikit seminit ke Awi. Macam mana Awi? Cuba respon sikit.
Kau awi balik dah. Okeylah, sebab masa kita sangat terhad hari ini. Saya minta Encik Harun bagi komen untuk mengakhiri perbincangan kita ini. Kalau macam mana? Fadil bolehlah kita bagi. Saya nak dengar jualan Encik Harun. Iyalah. Saya Encik Harun. Saya rasa Cik Mak Farhan dengan macam nak cakap tadi. Farhan. Cik Farhan. Ya, Assalamualaikum. Sila. Ya, Assalamualaikum Datuk dan sahabat-sahabat. Ya. Okey, saya daripada Sabah, Ustaz Muhammad Farhan. Okey, jawatan saya terakhir adalah bekas Ketua Urusan Ulama PAS Kota Kinabalu. Okey, jadi saya ni asal daripada agama Kristian. Tak payah introduce lah, tak payah cerita ni. Saya nak tanya pasal satu je, masa PAS ni dia dasar dia Al-Quran, Sunnah. Jadi mana-mana parti yang tidak berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah, ijma' ulama dan kias ni bagi saya tolak lah. Itu je dia tu. Saya tak tahu, jangan tanya saya lah. Kalau nak tanya tu nanti Mazlan ada Mazlan. Boleh nak cakap, nak jawab Mazlan? Okey, terima kasih Datuk. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okeylah, terus jawab Fadil. Ya, saya ni. Okey, jadi sebenarnya kita tahu manusia tetap buat salah. Parti politik ni semua dipimpin oleh manusia, iaitu pemimpin-pemimpin yang dipilih. Maka mereka juga tidak lari daripada buat salah. Jadi untuk berbaik sangka dan untuk mencari jalan penyelesaian ni, memang pemimpin-pemimpin ini boleh duduk dan berbincang. Tetapi penyokong-penyokong pula tidak boleh terlalu gairah untuk tidak cuba memahami lah. Sebab memang berita-berita yang kita terima menunjukkan bahawa tindakan-tindakan pemimpin parti ini, terutamanya macam PAS, contohnya lah beli kereta baru. Jadi kurang sensitif tentang mendapat peruntukan contohnya, ya. Seakan-akan mereka tu diberi mendahulukan kepentingan dunia. Jadi dari situ yang sedikit sebanyak dia akan menggugat kepercayaan. Jadi kalau dalam bisnes tu kita panggil reputation risk sana. Kadang-kadang kita kata kena ada kereta besar baru orang hormat dan sebagainya, itu kebendaan. Sedangkan kalau kita lihat Rasulullah pun tak bagi habis harta dia kan. Jadi tang situ yang perjuangan itu prinsip-prinsip tapi itu. ini amal kata, dia kata Rasulullah pun naik unta yang hebat. Khoswah kata dia. Pasal nak bagi justifikasi apa dah Mercedes tu. Macam mana? Itulah. Tapi kita tahu unta yang tak mengeluarkan susu pun boleh jadi mengeluarkan susu apabila Rasulullah ni kan memegangnya ataupun berikan kurniaan. Okey Fadil, tak apalah, saya nak bagi peluang pada Ali Hassan sikit untuk menutup sikit menutup kita ni. Bagilah 2-3 patah sebagai orang yang lebih dewasa di kalangan Allah Datuk. Terima kasih banyak. Sikit saja masa tu agak kita dah dicemburui masa. Cuma unmute. Unmute. Dr. Basri, cuba tolong unmute apa tu Cik Ali. Okey. Tak boleh Datuk, dia kena ni. Cik Ali kena unmute sendiri. Cik Ali, cuba unmute. Oh, Cik Ali ni macam pahlawan dalam perang ni, dia tak tengok orang. Oh, Cik Ali, cuba unmute. Okey. Keadilan mahkamah yang menentukan. Yang saya nak rumuskan, hentilah kita berbalah-balah, merobek sesama sendiri. Dan pemimpin-pemimpin, 8-9 pemimpin kita tu duduklah semeja. Saya nak dia duduklah semeja. Kita nak duduklah semeja, tengok dia orang bagaimana dia nak berpakat untuk berpadu. Dan sebenarnya tanggungjawab sebenarnya membangunkan ummah ni ataupun ni kita adalah semua 8 golongan kita. Sebagaimana Ustaz Amin kata, Ustaz Muhammad Abdullah kata ada 8 ummah. Ulama, pemimpin, yang rahim wanita, yang da'i, dan sebagainya tu. Jadi kita tanggungjawab juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Okeylah Fadil, saya nak terpaksa tutup lah Cik Arun. Saya nak tutup majlis ini dengan mengucapkan berbanyak terima kasih kepada para peserta kita pada petang ini yang berbincang dengan penuh yakin, semangat dan ikhlas. Jadi keikhlasan inilah yang kita hargai dan apapun yang kita perkatakan dalam perbincangan itu, minta-minta jangan sampai kita diprejudiskan oleh rakan-rakan kita orang politik. Ini barat kita kalau pengulas itu mesti dia mengulas. Orang kata seorang pengulas sastra yang bijak, kadang-kala dia sendiri nak tulis cerpen pun tak mampu. Itu untuk saya rujukkan kepada diri saya sebagai seorang yang saya rasa sudah banyak ketinggalan dalam bidang politik dan tidak tahu bagaimana politik itu sebenarnya. Tetapi dalam masa kita mengulas, kita perlu membuat ulasan yang sesuai. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah perbincangan kita pada hari ini. Dan insya-Allah pada minggu depan kita akan bincang mengenai, kita mulakan daripada PKR dulu minggu lepas. Jadi kita akan bincang mengenai sebuah parti politik lain lagi dan kita harap para peserta dalam perbincangan akan menjadi ramai seperti hari ini dan mungkin lebih ramai sekali, dan kita harap forum kita ini akan menjadi satu forum yang berfaedah kepada umat bangsa kita. Dan macam Haji Hassan kata tadi, Haji Ali kata, mungkinlah pada suatu ketika, suatu hari kita boleh menjadi pengancur kepada perjumpaan rakan-rakan kita, para pemimpin politik ini, yang semua mereka itu kita hargai semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.